Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar, selamat pagi ya. Baik, hari ini ya kita teruskan lagi pelajaran kita iaitu dalam bab 2 iaitu Perlembagaan Persekutuan ya. Baik, pelajar-pelajar, Perlembagaan Persekutuan ya merupakan dokumen undang-undang bertulis ya. Dan Perlembagaan Persekutuan ini merupakan teras kepada sistem pemerintahan negara ya. Perlembagaan digubal berasaskan Undang-Undang Negeri Melayu yang sedia ada dan juga mengandungi tambahan unsur-unsur baharu ya. Pelajar-pelajar ya, Perlembagaan Persekutuan Malaysia mempunyai ciri-ciri tradisional dan juga mempunyai ciri-ciri moden dan ini menjadikan perlembagaan negara kita unik ya. Perlembagaan persekutuan ini berkuat kuasa seiring dengan kemerdekaan negara pada 31 Ogos 1957 ya. Dan selepas itu perlembagaan ini dipinda dari masa ke semasa bagi menyesuaikannya dengan keperluan semasa negara kita. Pelajar-pelajar ya, kita perhatikan ya latar belakang sejarah perlembagaan persekutuan ya. Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi sebagai teras pemerintahan sesebuah negara ya. Sebelum kedatangan British, negara kita diperintah berdasarkan sistem pemerintahan beraja. Raja memerintah berasaskan kepada undang-undang dan peraturan yang digubal. Manakala pada zaman British, raja terus diterima sebagai pemerintah ya, dan dianggap sebagai pemerintah yang berdaulat. Dan setelah kita mencapai kemerdekaan ya, kita juga mempunyai perlembagaan yang merupakan unsur penting dalam sesebuah negara ya. Pelajar-pelajar, apakah asas pembentukan perlembagaan negara kita ya? Perlembagaan persekutuan berasaskan nilai tradisi yang diwarisi daripada Kesultanan Melayu Melaka dan kemudiannya beberapa prinsip undang-undang Inggeris telah diterap dan disesuaikan dengan nilai tempatan ya. Undang-undang Negeri Melayu ya yang mengikuti tradisi Kesultanan Melayu Melaka itu ya menyatakan bahawa raja merupakan pemerintah ya ataupun sebagai ketua negeri. Rakyat pula memberikan kesetiaan kepada raja. Undang-undang dan sistem pemerintahan ditentukan oleh raja. Undang-undang yang wujud pada zaman Kesultanan Melayu Melaka ialah seperti Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Antara undang-undang bertulis di negeri-negeri Melayu yang lain termasuklah Hukum Kanun Pahang, Undang-Undang Kedah, Undang-Undang Johor dan Undang-Undang 99 Perak ya. Sebelum kedatangan Barat, ya, negara kita sudah mempunyai undang-undang dan adat Melayu yang diguna pakai sebagai asas perlembagaan. Undang-undang inilah menjadi panduan serta kawalan kepada raja dan pembesar dalam proses pemerintahan. Ya. Undang-undang di negeri-negeri Melayu mengalami perubahan demi perubahan selaras dengan perkembangan masyarakat, sehinggalah kemunculan dan pengenalan undang-undang dari Barat sekitar awal abad ke-19 ya. Kita perhatikan undang-undang Inggeris ya yang diguna pakai di negara kita ya. British yang menjajah negara kita telah memperkenalkan undang-undang negeri-negeri Selat yang digelar sebagai Charter of Justice ya. Undang-undang ini digubal di England ya
Piagam terpilih yang bersesuaian dengan kegunaan negeri-negeri Selat diguna pakai, ya. Sebagai contohnya, ya, Charter of Justice 1807, ya. Di Sarawak pula, ya, terdapat the Sarawak Application of Law Ordinance 1949 yang menggunakan, ya, undang-undang The Common Law of England. Manakala di Sabah, ya, terdapat undang-undang yang sama yang disebut Sabah Application of Law Ordinance 1951. Pelajar-pelajar, itulah dia asas awal pembentukan perlembagaan negara kita. Pada zaman pentadbiran barat, ya, iaitu British, negeri-negeri Selat, ya, negeri Melaka, Pulau Pinang dan Singapura telah memperkenalkan undang-undang yang diambil dari barat, iaitu Charter of Justice. Matlamatnya adalah untuk melindungi penduduk asal daripada penindasan dan ketidakadilan. Ya. Pada Ogos 1956, ya, Perlembagaan Sarawak telah memberikan kuasa kepada badan yang membuat undang-undang, iaitu Kaunsil Negeri ataupun Majlis Negeri, di mana kaunsil ini mengandungi 45 orang ahli dan dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha. Majlis tertinggi pula dipengerusikan oleh Gubernur, ya, yang juga turut dianggotai oleh Ketua Setiausaha, Setiausaha Keuangan dan Peguam Negara. Perlembagaan Sarawak, ya, pada tahun 1959 telah memberikan kuasa pemerintahan pentadbiran negeri kepada Majlis Tertinggi dan Kaunsil Negeri, ya. Di Sabah pula ditubuhkan Majlis Undangan dan Majlis Kerja pada tahun 1950. Majlis Undangan memberikan kuasa kepada Gubernur untuk menggubal undang-undang dalam pemerintahannya. Pelajar-pelajar, institusi pemerintahan beraja diteruskan apabila negara kita yang dikenali sebagai Tanah Melayu telah mencapai kemerdekaan, ya. Walaupun begitu, beberapa pindaan telah dilakukan untuk menyesuaikan dengan konsep raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Perlembagaan Persekutuan 1957 telah diperkenalkan dan ianya menjadi asas kepada perlembagaan negara kita pada hari ini. Perlembagaan ini menjadi teras kepada sistem raja berperlembagaan dan amalan demokrasi berparlimen. Pelajar-pelajar, kita perhatikan sejarah penggubalan Perlembagaan Persekutuan, ya. Perlembagaan Persekutuan telah bermula pada tahun 1877 hinggalah 1957. Pembentukan undang-undang dalam sesebuah negara dilakukan oleh badan yang sah dalam perundangan, ya. Di Malaysia, badan perundangan dinamakan Parlimen. Dan Parlimen berkuasa penuh untuk menggubal undang-undang negara. Sejak negara mencapai kemerdekaan, ahli Parlimen memainkan peranan yang sangat penting, ya, dalam menegakkan kedaulatan negara. Sebagai rakyat, kita perlu menghargai jasa pemimpin-pemimpin yang telah berusaha untuk mengekalkan kedaulatan negara. Di negeri-negeri Selat, terdapat Charter of Justice bagi melindungi penduduk, sementara pembentukan undang-undang di negeri Melayu pula dimulai oleh Majlis Negeri Perak. Pada tahun 1877, mesyuarat pertama Majlis Negeri Perak
yang dipengerusikan oleh Raja Muda Yusof menjadi titik tolak kepada pembentukan undang-undang negara. Majlis Negeri Perak berperanan menggubal undang-undang bagi negeri Perak. Kemudiannya, peranan yang sama ini telah dimainkan oleh semua majlis negeri di negeri-negeri Melayu yang lain. Ya. Pada tahun 1946, Undang-Undang Negeri-Negeri Selat telah digubal oleh Majlis Undangan Negeri, manakala Undang-Undang Negeri-Negeri Melayu Bersekutu digubal oleh Majlis Persekutuan. Undang-Undang Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu pula telah digubal oleh Majlis Negeri. Menjelang tahun 1948, Majlis Perundangan Persekutuan 1948 merupakan titik penting pembentukan sebuah negara persekutuan yang terdiri daripada negeri-negeri Melayu Bersekutu, negeri-negeri Selat dan negeri-negeri Melayu Bersekutu. Antara yang terkandung dalam kandungan Persekutuan Tanah Melayu tersebut termasuklah kuasa pentadbiran Melayu, perundangan dan kewarganegaraan. Menjelang kemerdekaan pada tahun 1957, perlembagaan negara kita dikendalikan oleh satu Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang dikenali sebagai Suruhanjaya Red. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 disesuaikan dengan model Westminster yang diambil dari Britain. Perlembagaan ini berkuat kuasa sejurus selepas kita mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Perlembagaan inilah menjadi asas kepada perlembagaan negara kita pada hari ini. Pelajar-pelajar, terdapat 5 perkara atau 5 terma rujukan utama dalam Perjanjian Persekutuan 1957. Ya, yang pertama sekali, kerajaan mewujudkan sebuah kerajaan persekutuan yang kukuh, menjamin kedudukan raja-raja Melayu, menjamin kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan kaum lain yang sah. Parlimen hendaklah menganungi 2 dewan, iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara, dan juga kewarganegaraan yang sama. Pelajar-pelajar, demikianlah secara ringkas asas dan latar belakang pembentukan perlembagaan persekutuan negara kita yang diguna pakai sehingga hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.